Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Cikgu Fadli bin Rabbani selaku JPK Curriculum Sekolah Kebangsaan Sanglang. Yang berbahagia Ustazah Syarifah binti Abdullah, Guru JPI SK Sanglang. Yang berbahagia Ustazah Rosnaini binti Zakaria selaku Guru JPI SK Sanglang. Seterusnya rakan-rakan guru, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Pertamanya bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari yang berbahagia ini kita masih lagi diberi oleh Allah akan nikmat kesihatan dan juga kelapangan. Dengan nikmat ini kita dapat meneruskan kehidupan kita seharian. Kehidupan kita seharian perlu kita teruskan. Kehidupan kita seharian perlu kita teruskan. Okey. Hari ini Ustaz nak cerita sedikit, mengambil masa di sempena bulan Ramadan. Ustaz nak cerita sedikit cerita tentang bulan Ramadan. Selalu bila masuk je bulan Ramadan, kita selalu sebut Ramadan Karim, betul tak? Ramadan Karim. Jumpa je kawan kita sebut Ramadan Karim. Bila di dalam handset kita berWhatsApp, kita sebut Ramadan Karim. Kalau di dalam telefon kita sebut Ramadan Karim. Apa makna Ramadan Karim? Maksudnya bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan yang mulia. Okey. Kita selalu sebut bulan Ramadan yang mulia. Timbul persoalan, di mana mulianya bulan Ramadan itu? Di mana terletak mulianya bulan Ramadan itu? Cuba fikirkan. Kalau Nabi mulianya pada akhlaknya, Allah Tuhan itu pada kuasanya, matahari itu pada sinarannya. Ini bulan Ramadan. Ustaz nak cerita bulan Ramadan. Di mana mulianya? Tanya Cikgu Rasidi. Di mana Cikgu Rasidi? Mulianya bulan Ramadan. Ini cakap ini. Okey. Jadi kita boleh katakan mulianya bulan Ramadan itu sebenarnya tergantung kepada setiap individu. Bergantung kepada setiap individu. Kalau individu itu memuliakannya dengan melakukan segala suruhan yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah, maka mulialah bulan Ramadan pada ketika itu. Di sebaliknya, kalau kita mengabaikan, kita buat indah tak indah, kita buat kisah tak kisah, bulan Ramadan sama je bulan yang lain, maka tidak dikatakan bulan Ramadan itu mulia. Jadi mulianya bulan Ramadan itu bergantung kepada individu. Ustaz tanya kepada kamu murid, bulan Ramadan mulia ke tak mulia? Mulia. Sebab apa kamu katakan mulia? Sebab kamu menghidupkan bulan Ramadan.
Sebab kamu menghidupkan bulan Ramadan. Yang ada sebagian bulan Ramadan dia sama sahaja. Dia sama saja. Dia kalau macam bulan yang lain dia tak berpuasa, dia bulan Ramadan pun sama juga, tak berpuasa. Kalau bulan lain tak ngaji, bulan Ramadan pun tak ngaji juga. Kalau bulan lain tak semayang, bulan Ramadan tak semayang juga. Di sini perkataan Ramadan Karim. Bulan Ramadan itu maksudnya bergantung kepada individu. Kalau individu itu meletakkan mulia, maka mulialah. Kalau sebaliknya, kalau tak mengatakan bulan Ramadan itu mulia, maka tak mulialah. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni kita banyak melakukan kesalahan kepada Allah ataupun kepada Tuhan. Allah maksudnya Tuhan. Kita banyak melakukan kesalahan. Kita tak payah nak cerita yang lebih-lebih. Cerita yang biasa-biasa je. Kalau bulan Ramadan ni dikaitkan dengan solat tarawih. Kita pergi tak solat tarawih? Ada pergi, ada yang tak pergi. Itulah balik kepada kemuliaan tadi Ustaz cerita tadi tu. Ada yang kita pergi, ada yang kita tak pergi. Okey. Nak ceritanya, kalau kita tak pergi, amal apa yang kita buat? Kalau kita tak pergi, contohnya tak pergi sembahyang tarawih, ada tak amalan lain yang kita buat? Kalau kita ada amalan yang lain kita buat, bagus. Contohnya it'amun ta'am, memberi orang makan. Murid-murid, memberi orang makan, ganjarannya itu besar. Itu pun dah kira baik, dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak memberi makan, kita beri yang lain apa yang kita mampu. Contohnya di rumah kita ada binatang haiwan, kita beri dia makan. Itu semua menambah ataupun menokok kekurangan yang kita ada. Menambah ataupun menokok kekurangan yang kita ada. Memanglah untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu amat sukar, sebab dia menyibakkan nafsu. Kata para alim ulama, untuk nafsu syahwat ni banyak. Nafsu nak makan, nafsu nak berpasangan, nafsu nak makan, nafsu nak berpasangan. Nafsu ni banyak, kata ulama ni banyak. Bagaimana kita nak menahan nafsu kita ini daripada perkara yang tak baik? Perlu kepada jihad yang tinggi. Perlu kepada jihad yang tinggi, ataupun kita panggil mujahadah. Mujahadah ni suatu perkara yang berat. Mudah dilapaskan, tetapi sukar untuk kita amalkan. Mujahadah. Kita tak payah contoh yang lain, contoh yang dekat. Di dalam sekolah, kalau kita nak buat kerja rumah, Ustaz nak tanya, buat kerja rumah senang ke susah? Senang. Betul ke? Siapa yang buat kerja rumah? Betul buat kerja rumah? Ustaz suruh buat, itu maknanya kamu telah menipu. Ustaz katakan kamu telah menipu.
Sebab di dalam kelas ustaz suruh buat kerja, tapi tak buat. Tu ustaz cakap tadi, mujahadah ni amatlah berat. Melawan hawa nafsu, kehendak nak makan dan sebagainya, perlu kepada mujahadah. Sebab itu bulan Ramadan ini dipanggil bulan tarbiyah. Nak tarbiyah, nak didik kita. Nak didik kita menjadi insan yang kamil, yang sempurna, yang betul-betul. Sebab tu Allah ataupun Tuhan itu memilih suatu bulan nak melatih kita ini supaya menjadi menjadi peribadi yang mulia, yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang baik. Sebab tu di dalam Al-Quran disebutkan innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya bagi kamu wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi. Jadi bulan Ramadan ni nak melatih kita supaya kita ini berakhlak mulia dan perlu kepada mujahadah. Berakhlak mulia dan juga bermujahadah. Kita lihat nafsu tadi, ustaz cerita nafsu. Kita pergi bazar tak? Siapa pergi bazar? Beli apa? Beli air, makanan, kuih. Tapi kita makan ke? Tak makan. Beli tapi tak makan. Itu maknanya nafsu kehendak kita tu. Nafsu kehendak kita. Pada bulan Ramadan ni memang bulan ujian. Bulan Ramadan merupakan bulan ujian kepada umatnya. Perlu kita lawan. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan mujahadah. Kita perlu bermujahadah. Melawan kehendak nafsu kita. Sebab tu kalau kita tadi ustaz sebut kekurangan kita, contoh tak berpuasa. Sebab tu dalam bulan Ramadan disebutkan juga bulan rahmah. Itu satu rahmat. Satu rahmat kepada kita. Contoh kalau kamu tak berpuasa. Contoh kalau kamu tak berpuasa. Pada ketika itu kamu sakit contoh. Itu satu rahmat. Satu rahmat yang Allah berikan, ada rukhsah. Ada rukhsah. Kalau kita sakit, tak apa, kita boleh berbuka. Sakit ni macam-macam sakit. Itu satu rahmat, bulan rahmat. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan rahmat. Banyak rahmat Allah berikan kepada kita. Kemudiannya di dalam rahmat yang Allah buka, Allah beri kepada kita, Allah juga memberikan maghfirah, keampunan. Dah mohon keampunan daripada Allah? Dah mohon belum? Rifki, dah mohon? Tak mohon? Kena mohon. Ini adalah peluang. Kita jangan jadi orang yang sombong. Orang yang tak berdoa ini adalah orang yang sombong. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan ni Allah itu membuka pintu rahmat dan pintu maghfirah.
mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampunkan segala dosa. Okey. Kemudian kita ini selaku manusia, insan yang biasa, banyak melakukan kesalahan. Betul tak? Kita perlu kira apa yang kita dah buat pada hari-hari, hari demi hari, apa yang kita dah buat dan apa yang kita dah buat, apa yang kita tak buat. Kita perlu muhasabah. Kita panggil muhasabah. Muhasabah sejauh mana amal yang kita dah lakukan, baik ke tak baik. Suatu soalan, Ustaz, saya tak nak buat baik, saya nak buat jahat. Saya tak nak buat baik, saya nak buat jahat, boleh ke? Ustaz tanya, boleh ke? Kalau belajar tauhid, af'alul ibad dengan af'alullah, Allah Ta'ala itu membuat perbuatan qabih dengan perbuatan hasan. Qabih ini buruk, perbuatan hasan tu baik. Adakah Allah itu nakkan kita jadi buruk? Adakah Allah itu nakkan kita jadi buruk? Di dalam ilmu tauhid, Allah Ta'ala itu mencipta perbuatan baik dan perbuatan buruk. Adapun yang baik, yang buruk itu ataupun yang baik itu dilakukan oleh manusia. Itu dia katakan afalul ibad, afalullah. Kalau belajar tauhid. Maknanya apa? Perbuatan baik dan buruk itu memang ada. Cumanya kita kena pandai. Diibarat kalau kita berjalan di suatu tempat yang berduri, adakah kita jalan straight? Kita tak jalan straight. Kita jalan berhati-hati. Kita jalan berhati-hati. Itulah. Begitu juga dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik, kita ni, Ustaz nak cerita tentang fitrah. Fitrah kita diciptakan oleh Allah adalah untuk melakukan kebaikan, bukannya kejahatan. Bukannya dilahirkan awak ini contohnya pergi mencuri. Bukan. Ni Ustaz nasihatkan ni. Bukan dilahirkan awak ni untuk melakukan perbuatan buruk seperti mencuri ataupun menganiaya orang, bukan. Fitrah manusia ini itu adalah yang baik-baik. Seperti berkasih sayang. Macam ustazah, ada suami, dia dengan suami dia, itu fitrah dia, berkasih sayang. Cikgu Rasidi ada isteri, dia berkasih sayang dengan isteri dia. Encik Azri ada isteri, dia berkasih sayang dengan isteri dia. Itu fitrah yang baik-baik. Yang baik itu asal kejadian manusia itu adalah yang baik-baik, bukan yang buruk. Itu kita kena pandai. Umpama Ustaz buat contoh tadilah. Kalau kita berjalan di suatu tempat yang ada duri, maka kita tak berjalan dengan baik. Kita sebaliknya kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Kalau kita contoh, Ustaz cakap tadi, saya nak buat baik, nak buat buruk, buat jahat, boleh tak Ustaz? Okey, kita tanya baik.
Kalau orang lain buat tak baik kepada kamu, kamu nak tak? Ustaz tanya. Murid-murid? Tak nak, pandai Wan. Mestilah tak nak. Sebab dia tak baik, buruk. Kita nakkan yang baik. Kita nakkan yang baik. Ada masa lagi Ustaz? Okey. Jadi apakah pengajaran dan kesimpulan yang boleh diambil daripada tarbiyah Ramadan ni? Okey. Hendaklah kita menjadikan bulan Ramadan ni contoh yang terbaik pada bulan-bulan yang lain. Allah memberikan kita ini satu tahun sebanyak 12 bulan. 12 bulan bermula Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Allah itu menjadikan bulan semuanya baik. Tetapi Allah berkehendakkan dia mencipta satu bulan supaya bulan itu menjadi tumpuan. Inilah bulan tumpuan, bulan Ramadan ni bulan tumpuan kepada umat Islam. Untuk apa? Untuk dia mengislahkan diri dia, untuk memperbaiki diri dia. Itu dia. Jadi kita ni kena jadikan bulan Ramadan ni seperti macam bulan yang lain. Bulan yang lain. Baiknya seperti macam bulan yang lain. Jangan bulan Ramadan je baik, bulan lain tak baik, tak jadi, tak elok. Ini namanya baik berperingkat-peringkat. Bukan berperingkat-peringkat, baik ada kalanya baik, ada kalanya tak baik. Kita tak nak. Kita nak baik. Selagi mana ada apa ni? Ilmu, ada umur di kandung badan. Selagi umur di kandung badan, selagi itulah kita nak baik. Kerana apa? Orang yang buat baik tidak akan rugi. Orang yang buat baik tidak akan rugi. Sebaliknya, kalau orang yang buat jahat itu dia akan rugi. Ini nasihat Ustaz. Jadi jadikan bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan contoh kepada bulan yang lain. Kalau contoh hari ini kita belanja orang makan, kan, kita pergi bazar, kita ada jiran, kita beli bazar, kita beli makanan, kita agihkan kepada jiran kita. Pada bulan yang lain pun begitu juga. Kita belanja. Kita belanja, kita tolong saudara kita ataupun jiran tetangga kita yang dalam keadaan kesusahan. Kita tolong dia. Okey. Yang keduanya, para alim ulama ada menyebutkan islah nafsat wad'u ghairak. Apa maksudnya? Maksudnya perbaiki diri kamu dan seru yang lainnya. Sebab tu sering kali dan acap kali manusia ulama itu menegur kita, memberi kita nasihat supaya kita ini menjadi contoh qudwah hasanah kepada saudara kita, rakan kita yang lain. Sering kali sebab apa? Kalau kita melakukan perkara yang buruk, yang khabis seperti mana Ustaz sebutkan tadi, ramailah yang tak suka dengan kita. Dia boleh menyebabkan apa? Ustaz nak tanya. Okey, kelas, berikan tumpuan pada Ustaz sekejap. Okey. Apa kesannya kalau kita ni baik ataupun tak baik? Dia boleh kesan kepada apa? Kepada yang pertama sekali masyarakat. Contohnya masyarakat itu baik, tiba-tiba ada satu kumpulan ataupun ada satu individu tak baik, maka apa kesannya pada masyarakat? Masyarakat juga tidak akan baik. Masyarakat tidak akan baik.
Bila dah masyarakat dia membawa kepada apa yang lebih besar, kepada organisasi dan juga negara. Itu dia. Sebab tu baik itu pun penting kepada kita. Dia memberi kesan kepada masyarakat, organisasi dan negara. Okey. Kalau negara kita dalam keadaan kucak-kacir, maka kita tidak boleh hidup di dalam keadaan aman dan damai. Tidak boleh hidup dalam keadaan tenteram. Tidak boleh. Kita tidak boleh hidup dalam keadaan damai, tidak boleh dalam keadaan tenteram. Kita nak belajar pun boleh tak belajar sekarang ni? Kalau berlaku kekecohan, kekacauan, boleh belajar tak? Tak boleh belajar. Kita nak program pada hari ini pun tak boleh. Nak program pada hari ini pun tak boleh. Nak khatam Quran tak boleh, nak tazkirah tak boleh. Semua tak boleh. Itu keadaan aman dan damai itu pun penting. Bermula daripada siapa? Kita. Itu yang dicakap islah nafsak wa du'u ghairak. Islahlah diri kamu, perbaiki diri kamu dan seru kepada yang lainnya. Jadi diri kita ini memainkan peranan penting di dalam kemajuan dan keamanan negara. Ustaz nasihatkan. Okey. Dan yang akhir sekali, nak dengar tazkirah lagi tak? Nak ke tak nak? Cakap jujur. Siapa nak? Siapa tak nak? Tak nak. Oh, dia tak angkat. Tak angkat tu maksudnya tak nak. Dah penat ni? Dah penat? Habis Ustaz cakap awak berbual. Okey, tak apa. Dan ni dah penghujung. Dah penghujung. Okey. Yang akhir sekali, muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata para alim ulama. Hasibu qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu bermuhasabah diri sebelum orang lain bermuhasabahkah kamu. Kita kena lihat diri kita. Sejauh mana keberhasilan hidup kita. Keberhasilan hidup ni maksudnya apa? Banyak aspek. Akhlaknya, disiplinnya, ilmunya, keberhasilan hidup. Ini Ustaz sebut ni. Kalau kita ada kekurangan, kita sendiri kena usaha tangga kejayaan. Kejayaan. Orang lain kalau sebetulnya tidak akan merubah nasib kita. Orang lain tidak mampu merubah nasib kita. Kita sendiri yang merubah nasib kita. Kalau kita hendakkan kejayaan, kalau kita hendakkan kecemerlangan, kita perlu berubah daripada sekarang. Kita perlu berubah dari sekarang. Kita jangan pandang, jangan tengok kepada yang tidak cenderung, yang tidak suka kepada kejayaan. Kita jadikan satu contoh orang-orang yang berjaya daripada kita. Orang sepertinya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil. Itu kita jadikan contoh di dalam hidup kita supaya kita ini menjadi insan yang baik di dunia dan di akhirat. Seterusnya cemerlang di dunia dan di akhirat. Jadi Ustaz rasa sekadar itu tazkirah Ustaz. Ustaz mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap dan kekurangan kesalahan dalam bertutur kata. Ustaz minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu memberikan impak yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi siru ala barakatillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.